Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam beberapa video yang lepas, saya ada memaklumkan kepada anda semua bahawa kami sedang melancarkan inisiatif untuk mengumpul asatizah-asatizah ahli sunnah wal jamaah khusus untuk menjawab dan menepis tomahan-tomahan daripada sesetengah fikrah yang mana berlainan daripada ahli sunnah wal jamaah. Terima kasih kepada semua yang menyokong dan menyumbang terhadap inisiatif ini. Semoga Allah akan memberkati anda dan memberi manfaat terhadap ilmu-ilmu yang dibawa oleh asatizah-asatizah ini. Kali ini kami mengumpulkan dua asatizah yang tidak asing lagi di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Ustaz Hafiz Za'farani atau lebih dikenali sebagai Ustaz Hazar dan juga Maulana Ehsan, yang mana kali ini terdapat beberapa siri episod yang menjawab tomahan-tomahan yang biasa kita dengar, seperti kefahaman tentang Allah berada di makan adami, atau seperti kefahaman yang dibawa bahawa Abu Jahal juga adalah orang yang bertauhid, tauhid rububiyah dan sebagainya, akan dijawab di dalam beberapa siri yang telah kami susun ini. Jadi kepada mereka yang menyokong usaha ini dan ingin terus menyumbang, link saya letakkan di dalam description box dan juga comment box. Atau anda boleh juga menjadi member terhadap channel ini dengan menekan butang join yang terletak di bersebelahan dengan butang subscription. Dan bagi mereka yang belum subscribe terhadap channel ini, boleh tekan butang subscribe. Jadi mari kita dengar episod pertama. Semoga ia akan memberi manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita bersama dengan asatizah-asatizah ahli sunnah wal jamaah. Hari ini kita ingin menghuraikan atau memberi penjelasan tentang isu debat ataupun dialog quiz 2.0 baru-baru ni. Kenapa kita bangkitkan semula? Sebab masih ada netizen-netizen yang menggunakan hujah di dalam dialog tersebut sehingga sekarang. Tapi banyak hujah-hujah yang disampaikan oleh Ustaz Samad Ali itu sebenarnya dia jauh daripada kebenaran dan ada yang misleading, ada yang disampaikan dengan penuh falasi. Jadi kami di sini ada menyenaraikan beberapa persoalan ataupun beberapa perkara yang ingin kami terangkan dan semoga ia dapat menghuraikan kekeliruan netizen-netizen dan juga orang awam. Jadi video yang akan kami rakamkan kali ini akan dibahagikan kepada beberapa bahagian dan tiap-tiap satu bahagian itu akan menjawab satu persoalan dan menghuraikan dan juga merelaikan kekeliruan daripada jawapan Ustaz Samad Ali di dalam dialog tersebut. Jadi saya hari ini bersama dengan Maulana Ehsan dan juga Ustaz Hafiz Za'farani sekali lagi ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Hazar, yang mana akan menjawab satu-satu persoalan yang telah kami sediakan dan diharap semua yang mendengar akan dapat memberi perhatian dan juga melihat keseluruhan jawapan untuk memahami keseluruhan konteks dalam perbahasan kali ini. Okey, kita akan mulakan dengan persoalan pertama atau kekeliruan pertama yang disampaikan oleh Ustaz Samad Ali di dalam dialog tersebut, yang mana kita dengar dulu apa yang dikatakan dalam video ini. Kita dengar dulu. Selalu mereka kata bab istawa. Istawa, maksud konteks ucapan tsummastawa 'alal 'arsy. Ada tiga maksud yang dikatakan oleh salaf. Ala, wartafa'a ataupun wastaqarra. Tiga maksud. Al-Qurtubi sebut, maafkan saya, Ibn Abdul Bar sebut, kalau pegang mana-mana satu di antara tiga maksud ini bukan takwil. Ayat tu dalam konteks itu bererti begitu. Bukan takwil. Tapi kalau kata istaula, salaf semua kata istaula. Ini pandangan yang masyhur di kalangan salaf. Istaula adalah pandangan Mu'tazilah. Dalam sesi lain dia orang kata, tapi kan ada Abdullah bin Yahya bin Mubarak Al-Yazidi hidup di zaman salaf, kata itu adalah tafsiran bagi istawa. Dia bukan a'immatus salaf. Kita bukan main kutip siapa-siapa je. A'immatus salaf Al-Bukhari, Muslim, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Asy-Syafi'i dan sebagainya. Itu a'immatus salaf. Bukan pergi kutip siapa hidup zaman tu, tengok salaf buat. Macam mana ni? Oleh Ustaz Samad Ali, dia beria nak mengatakan bahawa salaf semua, dia sebut perkataan macam tu, salaf semua kata istaula itu pandangan Mu'tazilah. Jadi apa penerangan daripada Maulana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd.
Eh, Masalah istiwa ni memang masalah yang sangat panjang lah. Kalaulah kita nak mendakwa kita ni salafus saleh, bermakna kita sepatutnya ikut betul-betul imam salaf seperti Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, iaitu langsung tidak membahaskan tentang masalah ini. Ini semua dipanggil masalah mutasyabihat, sifat mutasyabihat. Tetapi datang salaf setelah itu menambah sikit perbahasan, menambah sebab Imam Tabari di sini dia meninggal 310. Dan Imam Ahmad bin Hanbal kalau tak silap 241. Jadi hampir 100 tahun jugalah, 60 tahun lah. Jadi salaf yang awal-awalnya, kalau kita tengok Imam Malik sendiri, bila ditanya tentang mana istiwa tu kan merah padam mukanya. Lepas tu dia kata al-istiwa'u ghairu majhul wa kaifiyatu ghairu ma'qul. Tu riwayat yang sahih. Wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Bertanya saja tentang istiwa dan bid'ah dah, kata Imam Malik. Itu aimatus salaf mana lagi kita nak nukil kalau Imam Malik bukan aimatus salaf. Imam Tabari pun ja'a mutaakhiran, datang akhir, dia 310. Tak apa kita kata dia umat salaf juga. Bila kita tengok pada tafsir Imam Tabari di sini, qala Abu Ja'far ikhtalafu fi ta'wili qawlihi summa stawa ila sama'. Jadi Imam Tabari mengatakan bahawa ulama khilaf di dalam mentakwilkan firman Allah Ta'ala summa stawa ila sama'. Qala ba'duhum ma'nal istiwa ila sama' aqbala 'alaiha. Antara maknanya aqbala 'alaiha, menghadap kepadanya. Kemudian panjang, saya tak baca semua, saya baca beberapa nukilan dia. Kemudian qala ba'duhum lam yakun zalika minallah jalla zikruhu bitahawulin walakin bimakna fi'lihi. Yang ini bukanlah bermakna di sini tahawul, berubah. Maksudnya Allah buat bumi tiba-tiba menuju ke langit pula, haluannya pergi ke langit. Tak, dengan makna perbuatan. Yang bermakna perbuatan di sini. Dan menurut Asy'ariyah semua perbuatan Allah amrun i'tibari, dan tidak ada masalah kalau perbuatan Allah itu hadis. Okey, bagi yang faham je lah. Okay, kemudian qala ba'dhum qawluhu summa stawa ila sama' ya'ni bihi istawat bihi. Istawat bihi maksudnya menjadi rata atau menjadi sekata. Qala ba'dhum summa stawa ila sama' amada ilaiha. Qala ba'dhum al-istiwa huwal 'ulu. Wal ulu huwa irtifa'. Bahkan kata ulu meninggi ataupun tinggi, irtifa' naik tinggi. Qala ba'dhum bal al-ali ilaiha ad-dukhan. Ni maksudnya ada yang kata bukan Allah yang istiwa, tetapi asap atau dukhan yang dah diciptakan langit itu yang meninggi. Qala Abu Ja'far istiwa fi kalamil Arab munsarifun ala wujudihi minha intihai syabab ar-rajul wa quwwatihi. Ada juga kata Imam Tabari makna istiwa pada perkataan Arab, iaitu digunakan di dalam beberapa wajah, antaranya intihai syababir rajul wa quwwatihi. Maknanya kemuncaknya keremajaan seseorang itu dengan kekuatannya. Sebab ada dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut ketika Nabi Yusuf telah sampai kepada umur matangnya dengan lafaz istiwa. Kemudian qad istawa ar-rajulah, dia bagi contoh. Wa minha istiqamah. Antara makna istiwa juga adalah istiqamah, lurus. Maksudnya makana fihi audun minal umur wal asbab. Apa-apa yang sebelum tu yang tak rata, bengkok dan sebagainya, kemudian menjadi istawa, maksudnya menjadi lurus. Kemudian minha al-iqbal ala syai', ini pun dah disebutkan tadi. Wa minha istila wal ihtiwa, qaulihim istawa fulan ala mamlakati. Istilah maksudnya menguasai, yang kita dah kata istaulah Mu'tazilah tadi kan, nampak ni. Imam Tabari pun kata antara maknanya istilah di mana ihtawa alaiha wa hadza. Dan ni di teks sini saya tak nampak pun ni Imam Tabari mengkritik, oh istilah ni tak boleh pakai, ni semua Mu'tazilah pakai, kita tak boleh. Imam Tabari mendatangkan semua makna istiwa, termasuk makna istiwa adalah istilah. Imam Tabari sebut. Dan tak ada pun dia punya kat belakang tu dia komen kata, oh tapi istilah jangan pakai sebab apa, Mu'tazilah semua pakai. Seperti mana kata, tak ada masalah. Maksudnya di sini kita nak bagi tahu bahawa ya memang Mu'tazilah mentakwilkan makna istiwa tu kepada istaula. Tetapi perlu ingat, sekarang ni apabila Mu'tazilah mentakwilkan makna istiwa, adakah kita langsung tidak boleh pakai semata-mata kerana
Mu'tazilah telah menggunakan lafaz tersebut. Kita tahu Mu'tazilah ni mereka menafikan sifat Allah Ta'ala. Jadi mereka mentakwil dengan takwilan yang qat'i. Asy'ariyah apabila sebahagian Asy'ariyah menggunakan takwilan istilah itu mengikut keadaan. Kadang-kadang sesuainya makna istiwa itu ditakwilkan kepada istawla iaitu menguasai kerana itu akan menyelamatkan sebahagian orang awam yang mungkin dia apabila membaca ayat ini dia meyakini bahawa Allah tu betul-betul duduk berada bersemayam di atas arasy. Maka lebih baik daripada kita membiarkan dia terjerumus kepada lembah tajsim dan tashbih, menjisimkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk, lebih baik kita guna pendekatan takwil yang mana Imam Tabari pun mengatakan antara makna istiwa adalah istila. Tak ada masalah. Tapi kita bukanlah satu takwilan yang qat'i, hanya sekadar takwilan yang zanni saja untuk menyelamatkan akidah sebahagian orang. Bila saya kata begini, kata macam mana kau tahu orang awam kata bila pergi istiwa saja berarti duduk, maknanya orang awam akan fikir Allah tu berjisim dan sebagainya. Ini langkah berhati-hati. Kau pun tak boleh jamin kata semua manusia selamat. Dan ada yang komen di bawah tu dia kata, oh zaman sekarang orang semua dah cerdik. Zaman sekarang orang semua dah cerdik, itu satu pendapat yang paling tak cerdik sekali. Setiap zaman akan ada orang yang cerdik, orang yang tak cerdik sampai kiamat. Oh kita nak kata zaman sekarang orang semua dah terdidik tu tak perlulah nak takut-takut manusia, takut dia mengisbatkan Allah berjisim bertempat dan sebagainya. Itu satu pandangan langsung tak cerdik. Itu tunjukkan wujudnya orang tak cerdik macam kau. Jadi tak ada masalah. Kita pun bukannya semata-mata kita nak pegang betul istiwa maknanya ada mesti istilah. Tidak. Kalau siapa yang baca kitab Asy'ariyah daripada awal sampai akhir lah, kita tahu antara salah satu cara untuk kita memahami istiwa itu apa supaya tidak terjerumus kepada tajsim dan tashbih, kita boleh pakai takwil istawla ataupun istilah iaitu menguasai. Tak ada masalah. Tak nak terima pun tak apa. Biarlah Mu'tazilah pakai ke tak pakai ke, itu yang penting. Yang penting akidah kita betul Allah Ta'ala itu maha suci daripada julus dan istiqrar. Tapi yang dia nukil kata Ibnu Abdul Bar tu saya tak pasti. Mungkin maksudnya hanya sekadar nukilan makna istiwa. Memang antara makna istiwa itu ada istiqrar. Wastawat alal judi dalam Quran pun beritahu. Maksudnya kapal Nabi Nuh menetap di atas bukit Jud. Tapi untuk Allah bolehkah kita pakai istiqrar? Kami ahli sunnah wal jamaah menolak sama sekali. Istiwa dengan makna julus, istiqrar, ini kami tolak sama sekali. Lebih baik kita beriman ikut salaf pun memang bagus. Maknanya kita tanpa kita membahaskan makna istiwa. Ataupun kita kata itu adalah satu fa'al daripada Allah Ta'ala. Sebab fa'al itu tidak memberikan apa-apa kaifiat sekalipun. Jadi kami tidaklah berpegang bermati-matian untuk mengatakan istiwa. Mestilah istilah, mesti ikut Mu'tazilah. Tak. Ayat mutasyabihat kami sebenarnya tidak mahu sentuh langsung. Itu pegangan kami. Kalau tengok dalam sifat 20, mana ada kita bahas bab mutasyabihat. Kecuali perlu saja, okey kita tengok. Kalau perlu takwil, kita takwil. Untuk menyelamatkan sebahagian orang awam yang mungkin terjerumus ke lembah tajsim dan tashbih. Kita tak tuduh semua. Kemungkinan tu masih ada. Kalau tidak, daripada mana datangnya mujassimah musyabiah panjang zaman. Tak ada orang cerdik, Iskandar cerdik. Tak ada, itu semua alasan yang kurang cerdik. Jadi, permasalahan yang nak dikaitkan adalah Asy'ariyah ni ikut Mu'tazilah kerana memilih takwilan istiwa sebagai istawla. Tapi salah langsung tak pakai, semata-mata dipakai oleh Mu'tazilah. Tapi kita tetap pakai. Sekiranya benda tu menyelamatkan daripada tajsim dan tashbih, boleh kita pakai kerana Imam Tabari sendiri. Semua ahli lughah sepakat antara makna istiwa adalah istawla. Dan kita bukan takwil yang qat'i, itu hanya kerana ada masalah mengikut kaedah bahasa. Wallahu a'lam. Bila sebut istawa ni kita tafwid je lah kan, kita tak mau bahas. Okay, Imam Tabari kata apa? Wa aulal ma'ani biqaulillahi ta'ala summastawa ila sama fasawahna ala alaihna wartafa'a. Imam Tabari kata wa aulal ma'ani. Makna yang paling aula, yang paling utama. Tuan-tuan fahamlah kalau dikata makna yang paling aula, maknanya yang lain semua khilaful aula. Dia tak kata makna yang sebenarnya yang itu sahaja, itu satu. Yang lain semua salah, semua tak betul. Tak kata. Dia kata wa aula. Aulal ma'ani. Imam Tabari kata. Tak tahulah buku kitab saya salah cetak kot. Makna yang paling utama, aulal ma'ani daripada banyak-banyak yang disebut tadi. Dia kata yang paling aula ialah makna ala dan irtafa'a. Dia tak sebut istiqrar tapi cukup dengan ala irtafa'a. Jadi kita faham kalau nak ambil makna lain pun boleh khilaful aula. Tapi lebih baik kita jangan bahas kalau kita nak jadi salaf yang sebenar. Wallahu a'lam.
kita buat takwil, adakah dia dikira sebagai tahrif, menyeleweng, mengubah ayat Al-Quran? Okey, nak bahas ke? Bahas sikit. Okey. Pembahasan tentang takwil. Jadi antara pegangan-pegangan salaf tu mereka menolak takwil. Itu memang betul kita kata kebanyakan, kita tak kata semua salaf menolak takwil, tu bohonglah. Kita tahulah Ibn Abbas mentakwil, Imam Ahmad pun ada yang mentakwil. Tapi bila kita kata tak, mereka tak takwil, mereka tafsir. Itu masalahnya. Ya, apa beza takwil dan tafsir? Antara takwil dan tafsir tu adakah dia lafaz yang mutaradif ataupun mutabayin ataupun umum khusus mutlak atau umum khusus biwajhin? Perlu kita bahas dulu. Jadi maknanya tak, itu bukan makna takwil, itu maknanya tafsir. Imam Tabari pun tajuk kitab dia apa? Jami'ul Bayan fi ta'wilil ayatil Quran. Oh, maknanya takwil tafsir samalah. Imam Tabari kata Jami'ul Bayan fi ta'wilil ayatil Quran. Oh tak, ni kita tafsir bukan takwil. Tapi kenapa dia pernah sama takwil tafsir? Tak, dia kata itu takwil, ni bukan takwil, ni tafsir. So, maknanya takwil lain, tafsir lain, macam tu. So, kita ada penjelasan yang panjang apa makna tafsir, apa makna takwil, tak ada masalah. Tapi apabila menafikan takwil itu, saya boleh katalah menafikan Quran terus. Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ. Tidak mengetahui takwil ayat mutasyabihat melainkan Allah. Tidak mengetahui bukan kata tak ada. Tidak mengetahui tak ada ke? Adakah itu qat'i menunjukkan bahawa tidak mengetahui berarti tak ada takwil? Illallah pula tu, Allah mengetahui takwilnya. Itu menunjukkan ada takwilan. Jelas-jelas kalau siapa faham ayat itu, maknanya kita tak boleh nafi takwil ayat mutasyabihat kerana Allah sendiri kata tidak mengetahui melainkan Allah. Habis itu kalau Allah tidak mengetahui Allah, kenapa kamu takwil juga? Okey, Allah kata ya'lamu. Ya'lamu di sini bermaksudnya qat'i. Tidak mengetahui secara qat'i akan takwilan ayat melainkan Allah. Kita ulama kita bukan nak takwil sangat buat, kita hanya yazunnu. Kita buat satu sangkaan mengikut kaedah bahasa. Kita tak kata ini takwil yang qat'i, kita hanya sekadar zanni saja berpandukan kaedah bahasa Arab seperti yang dinukilkan oleh Imam Tabari sendiri. Istiwa maknanya sekian-sekian, termasuklah istilah atau istaula. Jadi dalam kaedah lughah ada, tapi kita hanya tahu secara zanni kerana ada maslahat, iaitu nak menyelamatkan akidah sebahagian orang yang mungkin akan terjerumus dalam tajsim dan tasbih. Kita tak tuduh, cuma kita buat satu pendekatan supaya nak menyelamatkan mereka, bukan sangka buruk. Jadi kalau dengan menggunakan takwil, jadi kita tak menafikan ada takwilan lain yang mungkin lebih tepat. Dan kita menerima takwil. Kalau mereka tidak ada takwil, maknanya menentang Quran. Quran sendiri kata ada takwil, cuma kita tak tahu secara qat'i sahaja. Dan tentang takwil pun ada takwil ijmali, ada takwil tafsili, panjanglah kalau nak terangkan. Okey, salafus soleh menurut kami, menurut Asy'ariyah, mereka melakukan takwil ijmali, iaitu mereka menafikan makna zahir pada ayat. Menafikan makna zahir, ingat, bukan menafikan zahir ayat, menafikan makna zahir pada ayat. Sekiranya makna itu tidak sesuai dinisbahkan kepada Allah. Habis itu kalau makna zahir dinafikan, apa makna dia? Wallahu alam, tauhid. Serahkan makna itu kepada Allah, lebih mengetahui. Itu lebih aslam, lebih selamat. Ulama Asy'ariyah mutaakhirin ataupun khalaf, kita menafikan makna zahir yang tidak layak bagi Allah. Lalu kita mentakyinkan makna secara zanni sahaja kerana ada maslahat dan mengikut kaedah bahasa Arab. Ini dia panggil takwil tafsili. Yang biasa kita panggil takwil itu sebenarnya takwil tafsili. Iaitu dia melakukan dua rukun takwil. Satu, menafikan makna zahir yang tak layak bagi Allah. Yang kedua, menetapkan makna yang sesuai mengikut ayat tapi secara zanni bukan qat'i. Kerana untuk maslahat dan mengikut kaedah bahasa Arab. Dan kalau salaf lebih kepada tidak mentakyinkan makna. Mereka cukup menafikan makna zahir yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Sedikit pembahasan tentang takwil lah. Kita tak tahulah kalau yang menolak takwil tapi masih mentakwil atau macam mana. Wallah, itu bukan takwil, itu tafsir. Sila jelaskanlah hujah anda. Wallahu a'lam.